Baik, hari keempat minggu pertama persidangan Dewan Rakyat Dewan Negara untuk mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-14 diteruskan lagi hari ini. Seperti biasa akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya kongsikan dahulu kepada anda apakah yang telah dibangkitkan ketika sidang Dewan Negara semalam. Dewan dimaklumkan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan dilengkapkan dengan kemahiran untuk mengendalikan teknologi pertahanan terkini selari perubahan lanskap pertahanan bukan sahaja dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Jelas Timbalan Menteri Pertahanan Liu Chin Tong, penyediaan aset persenjataan sahaja tidak mencukupi untuk kita menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Beliau menjawab pertanyaan Senator Muhammad Imran Abdul Hamid. Mengulas mengenai perkembangan kertas putih pertahanan, Liu berkata perbincangan bersama kementerian dan juga agensi yang berkaitan sedang dilakukan sebelum ia dijangka dibentangkan di Parlimen pada Oktober nanti. Kementerian Pertahanan katanya tidak boleh bergerak sendiri untuk menghasilkan kertas putih pertahanan berkenaan kerana ianya perlu mahu atau tidak melibatkan kementerian dan juga agensi lain, terutamanya dalam aspek peruntukan kewangan iaitu Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Haluan Ekonomi. Baik, Dewan turut dimaklumkan berkenaan dengan usaha tabung haji yang merancang untuk menyewa bangunan penginapan di Tanah Suci bagi musim haji secara pajakan jangka panjang. Bagaimanapun kriteria perjanjian perlu untuk diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan dibuat. Antara kriteria yang dipertimbangkan oleh lembaga tabung haji adalah berkenaan dengan fasiliti dan juga akses ke Masjidil Haram yang bertujuan untuk memudahkan para jemaah ketika melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Mengulas mengenai isu tabung haji tidak lagi menyediakan penginapan di Hotel Movenpick Sepang, Selangor kepada jemaah transit sejak tahun lepas, Fuzia berkata kebanyakan jemaah kini berlepas ke Tanah Suci menerusi lapangan terbang di negeri masing-masing. Ada juga jemaah transit akan berkumpul di KLIA sebelum ke Tanah Suci tanpa perlu bermalam di Hotel Movenpick. Baik saudara, selain anda boleh ikuti kami menerusi TV1, boleh juga anda ikuti kami secara platform dalam talian di informasi yang tertera di kaca TV anda. Paling mudah anda boleh terus ke YouTube Berita Nasional RTM dan juga Facebook Berita RTM untuk mengikuti apakah yang akan dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Soalan pertama diajukan kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenai isu warga asing menjalankan perniagaan secara tidak sah. Apakah jawapan daripada kementerian yang berkaitan? Kita terus ke persidangan Dewan Negara. Dewan Yang Mulia ini saya ingin mengalu-alukan ketibaan pelajar tingkatan 5 Mahat Tahfiz Sains Darul Muttaqin Masdar Kedah. Semoga dengan kehadiran mereka akan memberi manfaat kepada mereka. Soalan saya soalan nombor 1. Terima kasih. Silakan Yang Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Ketua, untuk maklumat yang berhormat, warga asing tidak dibenarkan menjalankan perniagaan kecil seperti kedai runcit atau lain-lain menggunakan lesen milik penduduk tempatan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) telah mengeluarkan perkeliling pengeluaran permit perniagaan kecil oleh pihak berkuasa tempatan PBT pada 30 Jun 2008. Di antara intipati yang ditekankan di dalam perkeliling ini adalah dari segi penguatkuasaannya terhadap perniagaan kecil adalah 1. Pengeluaran permit perniagaan kecil hanya dikeluarkan kepada warga negara Malaysia sahaja. Kedua, pemilik permit hendaklah berada di tempat perniagaan pada sepanjang masa. Syarat ketiga adalah tindakan pembatalan permit boleh diambil ke atas pemilik yang memindah permit perniagaan mereka kepada warga asing. Dan keempat, PBT boleh menyita serta merampas barang jualan serta merta tanpa perlu mengenakan amaran terlebih dahulu bagi perniagaan tanpa lesen. Pada masa yang sama, Tuan Yang Ketua, KPKT juga memantau tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing melalui laporan berkala yang perlu dihantar oleh PBT. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Menteri. Silakan Yang Muhammad, soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Muhammad Menteri. Saya ingin bertanya tentang penguatkuasaan yang macam mana yang diadakan Yang Muhammad Menteri, sebab kadang-kadang mereka ini berniaga seperti Alibaba. Dia memang dia tidak jual lesen dan sebagainya, tetapi secara senyap-senyap dia masukkan orang
dan dia yang orang asing yang berniaga di situ, dia dah tutup kedai sebenarnya, tetapi masih menggunakan nama seperti Alibaba. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk. Tentang pelaksanaan, kita memang ada dua cara kita mengambil tindakan. Satu adalah melalui aduan orang ramai, di mana selalunya pihak yang mengadu ini akan membuat tinjauan mereka sendiri dan memberi keperincian atau detail-detailnya bagaimana dan siapa pemegang lesen asalnya dan siapakah yang mengambil perjalanan kerja harian, supaya kita dapat menyelidik latar belakang sebelum satu-satu tindakan atau serbuan dibuat. Dan kedua adalah cara kita buat tinjauan secara berkala, di mana daripada masa ke semasa kita membuat survey di tempat-tempat tertentu di mana kita syaki ramai orang-orang yang bukan warga negara bermastatin atau selalu berlegal, dan ini kita akan buat pemantauan, dan jika perlu dibuat satu serbuan atau satu siasatan, kita akan buat dengan satu pasukan yang termasuk juga pihak immigration, pihak polis, PBT, dan kadang-kadang juga termasuk juga pegawai daripada pejabat agama dan mungkin SPRM. Inilah caranya kita membuat serbuan melalui aduan pertama dengan detail yang diberi oleh pengadu, dan secara berkala dengan pihak-pihak berkuasa lain sebagai sokongan. Tetapi selalunya pihak polis sebagai pihak berkuasa selalunya diminta mengiringi untuk memberi enforcement yang lebih kuat dan juga untuk menjamin keselamatan pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Soalan tambahan, Tok. Idealnya macam itulah. Tapi realitinya, Yang Hormat, saya pergi ke pasar Selayang, saya pergi ke pasar Puchong, bahkan di Kelang ataupun di Chowket, saya dapati yang berniaga ini ialah warga asing. Dan bahkan ini sebagai masanya sekarang ialah daripada Myanmar, Rohingya. Mereka di bawah United Nations. Jadi apakah tindakan yang lebih tegas yang telah dibuat oleh kerajaan untuk masalah ini? Terima kasih atas soalan tadi. Memang benar, selain pada kedai-kedai runcit yang boleh dikatakan permanent site dengan izin, pasar-pasar malam seperti Chowket sebagainya juga terlibat dalam aktiviti perniagaan secara tidak sah ini. Dan kerana itulah kita perlu membuat operasi secara bersepadu dengan pihak-pihak lain, dan kalau kes yang mobile, gerai yang bergerak dan orang kata menyewa petak sebagainya, saya rasa penlibatan pihak immigration adalah lebih penting dan lebih kritikal. Dan di antara hukuman-hukuman yang dibenarkan di bawah Seksyen 104 bawah Undang-Undang Kecil, denda adalah tidak melebihi RM2,000 atau bersamaan dengan penjara untuk setahun, dan ini adalah di antara deterrent atau bahagian yang dikatakan boleh menakutkan pihak-pihak daripada mengulangi kesalahan yang sama. Dan bagai dikatakan tadi sebagai deterrent, mereka yang mengulangi kesalahan yang sama didenda pula lebih daripada 1 hari, iaitu at the rate kadar RM200 sehari selepas mereka mengulangi kesalahan yang sama. Jadi untuk memberi gambaran yang lebih tepat, kita perlu rekod daripada pihak immigration untuk memastikan apabila warga-warga asing ini berpindah daripada satu pasar malam ke pasar malam yang lain atau di dalam pasar malam yang sama tetapi petak yang berbeza-beza, rekod daripada immigration amatlah diperlukan. Itulah kita jalankan cara checking kita. Dan peniaga asing di pasar adalah banyakkannya di bawah tindakan KDN. Itulah penguatkuasaan yang lebih orang kata efektif. Sekian. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Silakan Yang Berhormat Dato' Mustafa. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Saya nak tanya pada pihak kementerian, sejauh manakah pihak kementerian melihat pemegang kad pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi orang pelarian
menjadi punca peningkatan masalah warga asing yang berniaga, dan apakah terdapat sebarang pengecualian khusus yang diberikan kepada mereka untuk membolehkan mereka menjalankan aktiviti mereka di sini? Terima kasih. Saya soalan tu lebih baik ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Silakan Yang Berhormat. Ya, tapi saya kasarnya saya rasa saya hanya boleh menyebut seperti saya katakan lebih awal tadi, KDN memain peranan juga dalam kes ini, dan memang ada kes-kes tertentu, tapi pahaman saya tidak ada pengecualian. Ya. Mereka juga tertakluk di atas syarat-syarat mereka diberi kad tersebut, dan kalau mereka melanggar, tindakan yang tertentu akan diambil di bawah KDN. Satu masalah yang besar ni, duit dari perniagaan ni keluar dari negara kita. Silakan Yang Berhormat Dato' Razali. Ingatkan, terima kasih Tan Sri. Dah habis dah. Okey, saya beberapa kali ke Jakarta dan melihat di sana. Beberapa kali je. Sesudah Nak bagi contoh. Silakan. Bukan acap kali, beberapa kali. Abah kerap kali. Okay, jadi kita melihat di sana, di bandar Jakarta, tidak ada warga asing yang berniaga seperti mana di negara kita. Jadi perumpamaan saya, bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Maksudnya ada kerjasama di antara warga asing dengan pemegang lesen tempatan. Jadi sudah begitu lama kerajaan kadang-kadang mengunggut supaya menghukum ataupun menarik balik lesen warga tempatan. Jadi soalan tambahan saya, apakah kerajaan tidak bercadang untuk memberi prasyarat yang ketat sebelum mengeluarkan satu lesen kepada rakyat tempatan supaya mereka menghargai pemberian lesen daripada kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih sahabat saya Datuk Razali. Ya, tentang soalan Datuk tadi memang benarlah ya. Tindakan perlu diambil pada kedua-dua belah pihak ya. Untuk peniaga tempatan yang diberi atau dikeluarkan lesen tersebut, mereka seperti yang dikatakan tadi dikenakan ya denda maksima RM2,000 dan penjara setahun. Ada juga pihak-pihak menyatakan pesalah bersiri yang mengulangi kesalahan yang sama tidak serik orang kata, kerana mungkin keuntungan mereka ni lebih tinggi daripada denda yang dikenakan, dan kemungkinan satu caranya adalah untuk kita review balik di bawah apa yang kita katakan tadi Seksyen 104 untuk menaikkan lagi saman maksima lebih daripada RM2,000 dan hukuman penjara yang lebih menggerunkan. Itu adalah satu cara, kerana apa jua syarat yang kita letakkan di situ pada asalnya yang dipersetujui, tetapi disebabkan commercial interest dengan izin, mereka mungkin akan meneruskan juga perancangan mereka dengan menggunakan warga asing disebabkan keuntungan yang diharapkan lebih tinggi kalau mereka usahakan dengan sendiri, dan mungkin juga kerana masalah mendapati pekerja-pekerja tempatan. Dan untuk tindakan pada pihak orang luar yang bukan warga negara, kita juga akan menyarankan pada pihak immigration mungkin akan menjalankan tindakan yang lebih tegas selepas dihantar pada pusat tahanan, akan membuat deportation dan sebagainya dengan lebih berkesan dan lebih bersegera sebagai deterrent yang boleh melarang daripada kes-kes seperti ini berulang terlalu banyak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dipersilakan Dato' Insinyur Yong Wee Chung. Terima kasih Tan Sri yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya mohon menjawab soalan nombor 2 ini bagi pihak Kementerian Kewangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Senator, sehingga 22 April 2019, Negara Ringgit telah
meningkat sebanyak 0.1%, manakala nilai mata wang serantau yang lain telah mencatat di antara negatif 2.7% dan 2.5% berbanding dolar Amerika. Walau bagaimanapun, volatiliti nilai ringgit juga didorong oleh kemerosotan sentimen pelabur dalam pasaran kewangan dunia berikutan kelemahan prospek pertumbuhan ekonomi global. Ketidaktentuan berkaitan perkembangan geopolitik serta kebimbangan bond kerajaan Malaysia dikeluarkan daripada World Government Bond Index WGBI oleh FTSE Russell yang menyebabkan aliran keluar dana asing. Dalam keadaan pasaran kewangan global yang tidak menentu ini, kadar pertukaran ringgit yang fleksibel memainkan peranan yang penting sebagai menyerap kejutan luaran tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi domestik. Namun demikian, volatiliti ringgit yang ketara boleh menjejaskan aktiviti ekonomi berikutan kesukaran sektor perniagaan dan perindustrian merancang strategi dan mengambil keputusan yang wajar. Oleh itu, kerajaan akan sentiasa mengambil keadaan pasaran kewangan lebih lancar dan mengambil langkah proaktif dengan memperkenalkan pelbagai langkah untuk memastikan kecairan yang mencukupi, pasaran yang berdaya tahan dan mengurangkan aktiviti spekulasi dalam pasaran. Datuk Yang Dipertua, langkah tersebut termasuk penetapan syarat supaya sebahagian besar hasil ekspor dalam mata wang asing ditukarkan kepada ringgit. Langkah ini bertujuan menambahkan mudah tunai wang asing dalam pasaran dalam negeri dan peningkatan penguatkuasaan ke atas peraturan tukaran asing sedia ada bagi mencegah mata wang ringgit diniagakan di luar pesisir bagi mengekang aktiviti spekulasi. Dalam jangkaan masa panjang, nilai ringgit akan didorong terutamanya oleh kekuatan asas ekonomi negara dan sehubungan itu kerajaan akan terus menumpukan usaha untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dengan mempelbagaikan sumber ekonomi, memperkukuh daya saing ekonomi dan kedudukan fiskal negara. Dengan ini, prestasi ringgit akan terus meningkat seiring dengan pengukuhan asas ekonomi negara dan pasaran kewangan global. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan tak payahlah. Boleh. Bila Menteri menjawab dalam perbahasan, Yang Berhormat boleh kemukakan. Okey. Ini bagi pihak Kementerian Kewangan. Dipersilakan Dato' Haji Muhammad Suhaimi bin Abdullah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 3. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Khasnya kepada Tuan Yang Dipertua. Bagi menjawab soalan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menyedari kepentingan tapak-tapak warisan dan kebudayaan serta bandar-bandar bersejarah sebagai aset pelancongan berharga negara yang mampu melonjakkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama dunia. Kementerian ini sentiasa memberi perhatian kepada tapak lembah bujang khususnya di Sungai Batu, Kedah. Plan perancangan untuk kajian dan pembangunan tapak ini dijalankan secara berterusan. Usaha ini juga adalah selaras dengan artikel 4 di bawah Kod Etika Global bagi pelancongan yang dikeluarkan oleh United Nations World Tourism Organization, yaitu UNWTO, yang menetapkan perlindungan terhadap warisan semula jadi, seni
arkeologi dan warisan budaya yang seterusnya membolehkan produk-produk budaya tradisional, kraft dan cerita rakyat tidak pupus dan terus berkembang. Selain daripada itu, di bawah Ruling Plan 4, Rancangan Malaysia ke-11 RP4, RMK 11, Jabatan Warisan Negara telah mendapat peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 10 juta untuk melaksanakan pembangunan kompleks tapak warisan arkeologi Sungai Batu, Lembah Bujang, bermula tahun ini sehingga tahun 2023. Kerja-kerja ini akan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya yang merangkumi prasarana lengkap dan tersusun untuk kemudahan pentadbiran tapak dan pelawat. Selain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan penyelidikan berkaitan tamadun tapak ini, pembangunan pusat arkeologi, pelancongan warisan bertaraf dunia, khususnya di wilayah utara ini dijangka dapat dipromosikan sebagai tarikan pelawat dari dalam dan luar negara apabila ia siap kelak. Bagi memartabatkan Lembah Bujang di peringkat global, Jabatan Warisan Negara telah memulakan usaha untuk cadangan mencalonkan Lembah Bujang sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Walau bagaimanapun, usaha ini memerlu kajian lebih mendalam bagi memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh UNESCO. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Menteri. Soalan tambahan Yang Muhammad. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya faham bahawa sekiranya diiktirafkan oleh UNESCO, maka tapak ini akan menjadi salah satu tapak yang terhebat di dunia, seperti mana di Borobudur dan juga tempat-tempat lain. Tapi Yang Berhormat, kalau kita melihat daripada pakar arkeologi seperti Mesopotamia, Indus, Mesoamerika, China dan Great Rome telah pun menyatakan bahawa Lembah Bujang ini adalah satu daripada yang tertua, melebihi daripada Borobudur dan lain-lain. 2,300 years ago dengan izin. Jadi saya ingin bertanya, daripada tahun 80 sampai sekarang kita masih belum mendapat pengiktirafan UNESCO. Apakah kerajaan kita ini akan menumpu kepada usaha-usaha melobi UNESCO? Kerana Yang Berhormat, kalau kita melihat kepada kutipan daripada Angkor Wat setelah mereka diiktiraf oleh UNESCO 2016 dengan izin, 3.7 juta orang telah pun melawat melawat Angkor Wat, dan 2.3 juta melawat candi di Angkor Wat. Dan kutipan daripada Angkor Wat pada tahun 2016 USD 63.6 juta. Dan candi Borobudur USD 50 juta. 2016 saja. Jadi saya melihat, saya orang Kedah dan saya selalu balik melalui kawasan itu. Dan kawasan Lembah Bujang ini Yang Berhormat, dia merangkumi 500 km square. Besar. Kalau kita melihat Borobudur itu satu saja, ini 500 km square. Dulu pernah 17 candi telah diiktiraf. Yang nombor 11 tu Yang Berhormat dah pun dikosongkan, dibuat perumahan, dibangunkan. Jadi dalam 500 km itu soalan saya macam mana kita nak pastikan supaya kawasan-kawasan ini tidak
ambil untuk pembangunan. Dan bilakah agak-agak Yang Berhormat UNESCO ini kita menggunakan lobis yang begitu kuat sekali untuk mendapatkan pengiktirafan kita, kerana kita adalah yang tertua. Daripada tahun 80 terdari rasmi oleh Yang Maha Mulia Sultan sampai sekarang masih belum mendapat pengiktirafan. Dan saya melihat tempat itu daif sekali, Tan Sri Speaker. Malu kita kadang-kadang untuk melalui kawasan tersebut yang disebut sebagai arkeologis tertua di dunia. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Maha Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau kita katakan nak macam Angkor Wat, kita perlu susunan rapi, perancangan yang terbaik. Oleh yang demikian, saya yang sebetulnya belum sampai ke tempat ini, Yang Berhormat. Tetapi apabila diceritakan tempat ini cantik, saya terus mencari jalan, mencari 10 juta. Saya bilang tolong bagikan ke tempat ini. Kita mesti bangunkan. Tetapi pada waktu itu saya tak terfikir pula Angkor Wat. Jadi kita di dalam untuk menjadikan dia ini termasyhur macam Angkor Wat, kita perlu prasarana yang baik. Yaitu dalam langkah pertama pusat penyelidikan arkeologi daripada dalam negara kita. Shelter terbuka kita akan buat, pondok pengawal, bangunan TNB, rumah sampah, parking terbuka, shelter tertutup dan sebagainya. Apabila ini sudah lengkap, kita akan lagi nanti menjalankan kita punya kerja-kerja supaya tempat ini sekurang-kurangnya kalau ada pelancong, pelawat datang, adalah tempat dia tinggal, adalah tempat dia tidur dan sebagainya. Jadi inilah bentuk prasarana yang kita akan nanti buat di tempat ini. Walau bagaimanapun kita bermula dengan ringgit Malaysia 10 juta ini untuk membangun. Menyentuh soal UNESCO, kita sudah angkat tapak ini ke warisan kebangsaan. Dan sekarang kita di dalam mengangkat tapak ini ke UNESCO, warisan tapak dunia. Yang sebetulnya hanya mengambil 18 bulan. Kalau saya tak silap, dia mengambil 18 bulan untuk kita. Selepas kita punya submission ke UNESCO, mengambil 18 bulan untuk kita mendapatkan dia punya kelulusan. Jadi saya berharap, sebetulnya saya ini baru kalau dikira belum sampai 1 tahun jadi menteri ini, Yang Berhormat, besar hati sangat untuk mengangkat tapak warisan ini ke UNESCO dan menunggu 18 bulan lagi untuk kelulusan. Tentu sekali saya rasa Yang Berhormat akan memberi kerjasama kepada menteri ini. Mudah-mudahan ini akan lulus. Apabila ini masuk di dalam kawasan tapak warisan dunia, kita akan lebih mendapat kuasa supaya tempat-tempat ini tidak dijadikan pula tapak perumahan, Yang Berhormat. Begitu. Jadi saya berharap daripada kementerian sehingga ke pihak peringkat negeri dan juga Yang Berhormat sendiri dapatlah kita semua memberi kerjasama dengan baik. Mudah-mudahan tapak ini akan diangkat menjadi tapak warisan dunia UNESCO. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Puan Hasmi. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bila bercerita tentang pelancongan sejarah, ia sangat berkait dengan pemasaran, penceritaan. Dan antara perkara penting dalam pemasaran adalah untuk memastikan bagaimana tour guide tu, pemandu pelancong dan juga masyarakat sekeliling itu dia betul-betul memahami sejarah dan mendalami sejarah tersebut. Contohnya apabila saya pergi ke setengah negara macam Iran kan, rakyat di sekeliling tu, tempat-tempat sejarah tu sendiri bercerita seolah-olah mereka ni adalah pemandu pelancong dan menyebabkan walaupun tidak diiktiraf di peringkat antarabangsa, tapi pelancong suka pergi sebab masyarakat sendiri menjiwai. Jadi apakah langkah-langkah pihak kerajaan untuk empower kita punya tour guide dan juga masyarakat sekeliling supaya mereka memahami sejarah di tempat mereka. Macam Lembah Bujang ni, saya pastilah masyarakat sendiri pun tidak mahir apakah sebenarnya rahsia yang terdapat dekat Lembah Bujang tu. Sekian, terima kasih. Rancangan untuk mempromosi tempatan. Silakan Yang Mohd Menteri. Rancangan untuk mempromosi dan kalau tak silap tadi more or less to educate the people down there to understand the situation of this area very well. Now, I would suggest dengan izin Yang di-Pertua, I would suggest Yang Berhormat, saya buat cara terbuka. Tolong Yang Berhormat antar cadangan yang terbaik antar kepada saya akan baca dan lihat yang mana boleh dipakai dan mana tak boleh dipakai. Saya panggil Yang Berhormat ke pejabat saya untuk berbincang. Boleh? Saya ingat Datuk Suhaimi sekali lah. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Dipersilakan Yang Mohd Datuk Lee Tian Sing. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Di sini ada satu pengumuman. Saya bagi pihak Dewan Yang Mulia ini mengalu-alukan kedatangan pelajar Mahat Tahfiz. Correct? Is it correct? Betul? Sains Tanah Merah, Kelantan. Silakan Yang Mohd Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua, terima kasih Datuk Ting, Senator, dan selamat datang pada guru-guru dan pelajar-pelajar Mahat Tahfiz Sains Tanah Merah, ya, tempat anak saya belajar 3 tahun yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, salah satu matlamat yang dah dicapai oleh Kementerian Pembangunan Usahawan ialah untuk melahirkan usahawan yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan. Bukan sekadar mereka mencari pekerjaan, tapi mereka mewujudkan peluang pekerjaan. Justru program yang dilaksanakan oleh Protege di kementerian ini bukan sahaja untuk melatih graduan untuk keboleh pasaran dalam industri, malah untuk menjadi usahawan yang berkemahiran. Bagi memastikan keberkesanan program yang dilaksanakan oleh Protege, penambahbaikan dan pendekatan baru yang lebih mantap telah dilaksanakan. Ia bertujuan untuk memperkasakan tenaga muda bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan berkemahiran untuk industri serta mewujudkan generasi usahawan, job creator dalam membantu mengembangkan ekonomi negara dengan lebih pesat lagi. Usaha ini bukan sahaja dapat memupuk budaya keusahawanan dalam diri mereka, malah menjadikan bidang kerjaya keusahawanan sebagai pilihan pertama dalam langkah membina kerjaya selepas tamat pengajian. Mukadimah tu, ya. Sebagai contohnya, program Protege ini, Tan Sri, ada satu program dipanggil Protege Ready to Work. Telah ditambah baik. Ditambah baik ni mesti akan tanya, dulunya ada ke? Ada. Dulu dipanggil skim latihan 1 Malaysia. Biasa dengar, ya. Jangan pula kata ini
tukar nama lagi ya. Tidak, ini bukan tukar nama ya. Ini adalah satu penambahbaikan daripada satu program menjadi 8 program. Jadi satu itu pun dah kecil lah tu ya. Protege Ready to Work telah ditambah baik. Antara penambahbaikan yang dilakukan ialah menerapkan konsep entrepreneurial thinking dengan izin dalam penghasilan kerja dalam modul latihan industri. Selain memberikan pendedahan kepada pengalaman kerja sebenar, program ini menggunakan 5 modul wajib latihan soft skill seperti dahulu dalam SLIM dengan penambahan 2 modul baru dalam bidang keusahawanan yang disediakan oleh syarikat yang mengambil anak-anak muda ini dalam syarikat mereka. Dan program ini dilaksanakan selama 8 bulan minimumnya hingga 12 bulan maksimum. Ada lebih 100 syarikat yang terlibat mengambil anak-anak muda kita ini, bukan hanya graduan ya. Tapi dalam Ready to Work ini dulu dalam SLIM hanya mereka yang lulus dengan ijazah diambil. Tapi kali ini kita perluaskan kepada pemegang-pemegang diploma yang tidak bekerja. Itu satu daripada 8 program di dalam Protege. Yang 7 lagi itu mengambil semua golongan, bukan hanya graduan ya, untuk terlibat ya. Bagi pertanyaan yang kedua, untuk mengelakkan eksploitasi terhadap mereka yang diambil dalam program Ready to Work ini, untuk maklumat yang berhormat Senator, syarikat yang menyertai program ini terbahagi kepada 2 kategori, iaitu yang melaksanakan secara CSR ataupun Corporate Social Responsibility dengan izin. Ya, dia punya CSR company tersebut. Yang keduanya, pelaksanaan secara kontrak bagi syarikat yang menerima perolehan kerajaan. Ya, mana-mana syarikat yang memperolehi kontrak dengan satu jumlah yang lebih daripada tahap minimal ini, mereka perlu ya mengambil bahagian dalam program Protege Ready to Work ini. Protege tidak meletakkan sebarang syarat penyertaan kepada syarikat yang ingin terlibat dalam program Protege Ready to Work ini, walau bagaimanapun syarikat yang terlibat adalah tertakluk kepada 7 modul tadi. Jadi mereka mesti melaksanakan 7 modul, 5 soft skill dan 2 entrepreneurial skill tadi. Pihak Sekretariat akan menjalankan audit pematuhan di syarikat-syarikat yang dilaksanakan program ini bagi memastikan latihan yang diberikan kepada peserta adalah mengikut modul yang ditetapkan. Jika terdapat syarikat yang tidak mematuhi terma dan keperluan program ini, maka nama syarikat tersebut akan disenarai hitamkan dan dipaparkan dalam portal Protege. Tan Sri, itu jawapan awal. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih pada Tan Sri dan terima kasih pada Yang Berhormat. Soalan tambahan saya adalah, apakah statistik terkini peserta yang telah berdaftar dalam program ini dan berapakah jumlah peserta yang telah berjaya diupah oleh syarikat-syarikat luar menerusi program ini? Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan Persatuan Kebajikan Masyarakat India Labis ke Dewan Negara. Diharap lautan ini akan memberi manfaat pada tetamu yang hadir pada hari ini. Welcome. Tan Sri, yang betul. Saya sebutkan tadi jumlah syarikatnya lebih daripada 100, ada 135 syarikat, dan sasaran kita pada tahun 2019 ini seramai 15,000 graduan, diploma dan juga degree yang termasuk di dalam program ini. Jadi kita masih lagi mengambil pelajar dan statistik yang terkini akan disampaikan kepada Yang Berhormat secara bertulis. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Matlamat program Protege ini kalau kita lihat ialah tiada belia yang terpinggir. Justru saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri tentang apakah usaha-usaha yang telah diambil ataupun mungkin akan diambil oleh pihak kementerian untuk meningkatkan akses penyertaan golongan belia khususnya daripada kawasan luar bandar. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih. Program Protege ini memang ya untuk mengendalikan sejumlah pelajar kita, graduan-graduan kita yang
tidak mendapat pekerjaan, ya. Kalau sebelum ini Protege ini hanya melatih mereka menjadi pekerja kepada syarikat yang melatih mereka jika mereka berkelayakan ataupun mempunyai prestasi yang baik. Tapi dengan pelibatan di dalam usaha-usaha entrepreneur ini, keusahawan ini, maka mereka hampir keseluruhannya sepatutnya boleh mempunyai satu kerjaya, ya. Mana yang tak dapat dalam kerjaya usahawan ini, saya rasa masuk politik pun boleh lah, untuk mencukupkan. Tan Sri, betul. Untuk golongan luar bandar ini, memang Protege mempunyai satu program yang lengkap, ya, yang banyak. Ya, kita melalui agensi-agensi yang ada di kementerian kita seperti SME Corp, InScan, IKM dan juga SKM serta juga Magic, kita mengambil penyertaan secara terbuka. Jadi ini termasuk anak-anak muda kita, termasuk yang lepasan SPM, semestinya graduan, ya, yang ingin menyertainya, memang boleh mereka memohon secara aktif dan ada diiklankan di dalam agensi-agensi yang ada, termasuk contohnya Protege Entrepreneurship Intern, ya, yang dikendalikan oleh beberapa agensi seperti SME Corp, ya, Protege Unipreneur, ya. Kalau mereka di dalam universiti lagi, kita sudah didik sebagai entrepreneur. Dan di InScan kita ada Protege Business Accelerator yang memberikan coaching kepada peserta-peserta ini. Jadi saya berharap kalau boleh ahli-ahli Dewan Negara ini di kawasan masing-masing cuba reki-reki sikit, cuba cari anak-anak muda kita yang memerlukan bantuan ini supaya dapat disalurkan kepada program-program ini. Di IKM ataupun Institut Koperasi Malaysia dan Suruhanjaya, kita ada Protege Co-op. Artinya kalau mereka ini boleh digabungkan dalam satu koperasi, kita boleh masukkan ke dalam program Protege Co-op di bawah agensi ini. Dan juga kalau ada yang berminat dalam bidang inovasi di kalangan anak-anak kampung kita boleh menyertai Magic, salah satu agensi kita, dalam Protege Innovation. Jadi banyak, Tan Sri, peluang-peluang ini kita mempersilakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut ada 135 syarikat yang telah pun berdaftar dengan Protege. Dan soalan saya ialah, ada atau tidak di antara syarikat ini yang telah disenarai hitamkan dalam program Protege? Kerana saya difahamkan ada syarikat-syarikat ini mereka mengambil pelajar, student untuk masuk menjadi intern, dan itu sebahagian daripada proses mereka untuk kurangkan kos pengoperasian dia. Jadi saya nak tahulah bagaimana pihak kementerian mengawal selia supaya eksploitasi seperti mana yang disebut dalam soalan ini benar-benar dapat dikawal selia oleh pihak kementerian supaya tidak berlaku penganiayaan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Sebenarnya program-program yang dicontohkan oleh Senator tadi seperti internship dalam syarikat ini adalah program-program yang dibiayai oleh syarikat, bukan untuk mengurangkan kos syarikat. Artinya bagi syarikat-syarikat yang mengambil peserta-peserta daripada Protege ini, mereka harus menyediakan pembiayaan allowance kepada peserta ini antara RM2,000 bagi graduan dan RM1,500 ke RM1,000 bagi bukan graduan. Dan tentunya pemasukan mereka dalam program ini adalah insentif-insentifnya dari segi double taxation yang dikecualikan dan sebagainya. Itu adalah syarat untuk masuk, dan kita juga menyediakan proses pemasukan ini melalui perjanjian-perjanjian dalam masa pemberian perolehan kerajaan dalam kontrak-kontrak kerajaan. Tapi saya maklumkan tadi bahawa kita ada sistem pengawasan dan kita harap intern-intern yang masuk ke dalam syarikat ini, kerana mereka masuk bukan pasti akan diserap sebagai pekerja ataupun pegawai di situ, tapi mereka nak belajar. Kalau mereka disuruh contohnya untuk membuat kerja photostating, dia graduates, ya, belajar untuk buat photostat ataupun buat T ke contohnya. Bagi kita dalam tempoh yang singkat itu, semua soft skill ke fine skill ke
social skill kena dipelajari. Ini peluang dia untuk belajar. Jadi tidak menjadi kesalahan kalau syarikat ini tidaklah sampai 6 bulan buat fotostat. Itu tak betul lah kan. Jadi saya rasa peserta juga harus berlapang dada dan syarikat juga harus tidak mengeksploitasi lah. Dan kita ada skim audit yang mana kita boleh mengambil tindakan. Setakat ini kita tidak dimaklumkan ada mana-mana syarikat yang telah disenarai hitamkan kerana masalah eksploitasi. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Muhammad Menteri. Dipersilakan Yang Muhammad Datuk Ong Chong Swin. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya adalah nombor 5. Silakan Yang Muhammad Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Yang berhormat ahli Dewan. Saya bangun untuk menjawab soalan Yang berhormat Senator Datuk Ong yang bertanyakan apakah pampasan akan diberikan kepada mangsa yang terjejas akibat banjir apabila ia disebabkan oleh pembinaan lebuh raya dan sebagainya. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin memaklumkan kepada ahli yang berhormat Senator, setiap lebuh raya di dalam pembinaan diwajibkan untuk mempunyai all risk insurance dengan izin yang perlu diambil sebelum kerja-kerja di tapak dimulakan. Insurans ini merangkumi hal-hal luar jangka seperti banjir, tanah runtuh, kemalangan di tapak bina, serta kerosakan yang disebabkan oleh aktiviti pembinaan lebuh raya. Memang ada insurans yang telah diambil oleh pihak pemegang konsesi. Tuan Yang Dipertua, kejadian banjir yang disebabkan oleh pembinaan lebuh raya akan mendapat pampasan yang sewajarnya. Pihak pemegang konsesi akan menilai jumlah kerosakan dan pengesahan akan dibuat melalui pengadu atau mangsa banjir sebelum laporan kerosakan dan penilaian yang dibuat dikemukakan kepada pihak insurans bagi proses tuntutan. Di samping itu, pihak konsesi juga mempunyai apa yang disebut dengan izin emergency response team ataupun pasukan bertindak kecemasan bagi memberikan bantuan awal kepada mangsa yang terlibat seperti mengalihkan barang-barang berharga semasa banjir, kerja-kerja pembersihan, katakan rumahnya dimasuki lumpur oleh banjir dan sebagainya, dan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan sebagainya. Oleh itu saya memberi jaminan kepada Yang Berhormat bahawa pihak pemegang konsesi mengambil tanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang disoal. Terima kasih. Terima kasih Yang Menteri. Soalan tambahan Yang Muhammad. Ya, Tan Sri. Kita tahu bahawa penggedaian isu banjir di bandar terutamanya melibatkan pelbagai menteri dan jabatan seperti di BKL, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Wilayah Persekutuan dan lain-lain. Namun, yang menjadi mangsa adalah penduduk tempatan. Maka, soalan tambahan saya adalah apakah jaminan, walaupun tadi ada cerita jaminan kerajaan, bahawa semua pihak sekarang yang kerajaan yang kementerian yang terlibat
akan mengambil tanggungjawab secara sama rata untuk kejadian banjir kerana ada banyak construction projek yang ada di Federal Territory, Persekutuan Wilayah, dan juga di projek yang ditanggung yang ada clock range dan semuanya yang terjadi banjir. Terima kasih. Ya Muhammad, tadi Menteri dah jawab semua kontraktor mengambil insurans. So soalan yang Muhammad saya pun tak faham. Sila jelaskan. Banjir bukan hanya Kementerian Kerajaan, kerja raya, tapi kadang-kadang melibat berapa kementerian dan pejabat. Ada tak antara sebab dengan izin, there's always a problem of intel ministry or department that has not been able to settle the problem. Thank you. Ya Menteri kalau boleh jawab. Di pihak kementerian kami yang berkaitan dengan pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, kalau sekiranya berlaku keadaan ini, itu kami ambil tanggungjawab sepenuhnya. Malah kami pastikan pihak pemegang konsesi tidak lepas tangan. Tapi kalau ia melibatkan kementerian lain, itu barangkali di luar kemampuan kami untuk mengarahkan kementerian-kementerian berkenaan. Tapi kalau di pihak Kementerian Kerja Raya, khususnya Lembaga Lebuh Raya Malaysia, kita pastikan bahawa pihak pemegang konsesi mengambil tanggungjawab. Malah kalau yang kecil-kecil, yang insurans kadang-kadang susah juga nak buat pembayaran. Banyak persoalannya, banyak prasyaratnya, dan akhirnya barangkali insurans tolak kalau dia anggap itu tidak besar, tidak cukup besar untuk. Dalam hal seperti itu, pihak pemegang konsesi sendiri membayar. Ini apa yang berlaku? Ini praktis. Ini yang telah dibuat selama ini. Ini yang kita perhatikan. Pihak konsesi sendiri, kalau sekiranya hal itu pampasan itu tak terlalu besar, mereka sendiri bayar tanpa menggunakan wang insurans kalau insurans ini susah sangat. Dan kadang-kadang kalau ia melibatkan penduduk setempat yang mengalami masalah di sana sini, mereka membuat program CSR untuk penduduk-penduduk setempat itu. Itulah bagi pihak saya, dan kita harap bagi pihak kementerian-kementerian yang lain tentu akan mengambil langkah yang sama. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Izin. Silakan Muhammad. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri, ini berkenaan dengan kesulitan atau kesusahan yang dihadapi kadang-kadang oleh pengguna jalan lebuh raya. Nah, apabila seorang pengguna lebuh raya mendapatkan tiket atau sentuh touch and go, maknanya sebelum menggunakan lebuh raya, satu kontrak antara pengguna lebuh raya dan syarikat konsesi. Ya Muhammad, soalan yang Muhammad keluar dari soalan pokok. Saya tahu yang Muhammad ni baru. Yeah. Tetapi dengan izin, your question has got to be related to the... Yeah, it's related to compensation also. Silakan. So, dia akan menyebabkan satu kontrak antara pengguna lebuh raya dan syarikat konsesi lebuh raya. Nah, lebuh raya dibina untuk memberi keselamatan, keselesaan dan juga memberi masa yang munasabah kepada pengguna lebuh raya untuk sampai ke destinasi dan lain-lain lagi. Namun demikian, kebanyakan masa adalah perjalanan kita telah ditangguhkan disebabkan pembaikan jalan raya atau penerapan road surface dengan izin, atau pemeriksaan lebuh raya dijalankan pada waktu puncak dengan kenderaan-kenderaan pemeriksaan, atau 3 lorong dijadikan 1 lorong, atau kemalangan jalan raya yang telah menghalang semua lorong
di lebuh raya. Nah, soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri adalah ada tak proviso atau provision yang membolehkan pengecualian atau pengurangan kadar tol dikenakan kepada pengguna lebuh raya yang menghadapi perjalanan yang telah ditangguhkan atau dilambatkan? Yang pertama. Yang kedua ialah notifikasi yang dikeluarkan di tempat kemasukan di mana kerja-kerja penambaikan dan pembaikan dijalankan dan pertangguhan masa yang akan dihadapi. Memandangkan kontrak telah dijalankan antara parti-parti, oleh itu saya sarankan Menteri harus menitik beratkan isu ini. Yang Mohd, soalan pokok adalah pampasan mengenai banjir, akibat banjir dan masa banjir. Terpulang kepada Yang Mohd Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Cuma soal yang Berhormat tanyakan tadi, apakah ada provision untuk mengurangkan bayaran tol dan sebagainya, kesan daripada kelewatan kena hal-hal yang Berhormat sebut tadi. Setakat ini belum ada lagi. Tapi walau bagaimanapun setiap apa yang dikemukakan dalam Dewan Yang Mulia ini diambil maklum oleh saya dan pegawai. Setakat ini saya tak dapat menjawab yang lain, bila itu kan di luar daripada soalan asal. Terima kasih. Silakan Yang Mohd Dato' Tudore Douglas Lin. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Silakan Yang Mohd Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat Senator, untuk makluman Yang Berhormat, pihak kerajaan secara berterusan giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan perkhidmatan komunikasi di seluruh negara termasuklah Kota Kinabalu dan Negeri Sabah. Di bawah inisiatif perluasan liputan selular dan jalur lebar mudah alih yang melibatkan pembinaan menara komunikasi baharu, penaik tarafan menara komunikasi sedia ada sebanyak 355 menara komunikasi baru telah siap beroperasi di Sabah, manakala 37 menara lagi dalam peringkat pelaksanaan. Ini merupakan tambahan kepada 1,718 struktur pemancar komunikasi yang disediakan secara komersial di Sabah oleh syarikat-syarikat telekomunikasi utama. Daripada jumlah ini, sebanyak 96 struktur pemancar komunikasi terletak di Kota Kinabalu. Selain itu, sebanyak 1,092 lokasi menara sedia ada telah siap dinaik taraf di Negeri Sabah yang menyediakan liputan perkhidmatan sehingga 4G, manakala 129 menara lagi sedang dalam proses penaik tarafan dan dijangka siap menjelang suku keempat 2019. Daripada jumlah tersebut, 43 lokasi menara yang telah siap dinaik taraf berada di Kota Kinabalu. Melalui projek jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB yang menyediakan kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi di ibu negeri, bandar-bandar utama dan kawasan ekonomi berimpak tinggi di seluruh negara termasuk di Sabah, hampir 100,000 sambungan telah tersedia yang melibatkan penaik tarafan 10,000 pesawat di Sabah dan 1,000 pesawat di Kota Kinabalu. Pihak kerajaan turut melaksanakan projek jalur lebar pinggir bandar SUBB dan projek jalur lebar luar bandar RBB yang menyediakan kemudahan jalur lebar dengan kelajuan sehingga 20 Mbps. Di kawasan pinggir dan luar bandar di mana terdapat 40,000 sambungan tersedia melalui 40,000 pesawat talian tetap di Sabah. Sebagai tambahan, pihak kerajaan turut melaksanakan projek sistem kabel dasar laut yang menghubungkan Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak yang bertujuan untuk meningkatkan kelajuan internet dengan pemasangan rangkaian kabel gentian optik dasar laut berkapasiti 4 terabyte sesaat dengan jumlah jarak keseluruhan melebihi dari 3,800 km. Kesemua inisiatif ini adalah usaha yang berterusan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi meningkatkan liputan dan kualiti jalur lebar di kawasan bandar dan gentian optik dan
kesaling hubungan negara iaitu dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua National Fiberization and Connectivity Plan NFCP bagi menambah baik dan meningkatkan liputan jalur lebar seluruh negara bagi tempoh pelaksanaan selama 5 tahun iaitu 2019 ke 2023. Antara sasaran yang ditetapkan di bawah NFCP adalah 98% kawasan berpenduduk di Malaysia akan mendapat kelajuan purata 30 Mbps menjelang tahun 2023 dengan menggunakan teknologi yang bersesuaian di seluruh negara. Terima kasih Yang Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih juga saya ucapkan pada Yang Berhormat Menteri memberikan jawapan yang lengkap dan memuaskan. Saya Tan Sri Yang Ketua, saya ada 2 soalan tambahan. Soalan pertama, bilakah kerajaan akan memperkenalkan teknologi 5G dalam perkhidmatan telekomunikasi di negara? Satu. Yang kedua, apakah pembakal perkhidmatan telekomunikasi ini seperti Maxis, Celcom dan Digi sudah bersiap sedia untuk menampung atau menerima teknologi baru ni 5G dalam perkhidmatan mereka? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Di-Pertua. Saya ingat sudah lengkap, tak ada soalan tambahan, tapi ada 2 tambahan. Ya, tak apa. Ini berkenaan 5G ini, Yang Berhormat Senator, ianya baru dilancarkan seminggu yang lalu. Masih terlalu awal untuk kita membuat andaian kebolehterimaan syarikat-syarikat telekomunikasi yang berkaitan. Tetapi pada waktu ianya diperkenalkan ataupun dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua launching 5G minggu lalu, kita melihat sambutan yang sangat positif oleh telco-telco yang terlibat. Ini menunjukkan bahawa syarikat-syarikat telekomunikasi ini telah bersedia dan sudah tentulah perkara tersebut sangat dialu-alukan oleh kerajaan dengan harapan 5G ini mampu melakukan perubahan kepada masa depan dan kehidupan rakyat pada masa-masa yang akan datang. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan Tan Sri. Silakan. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya berkenaan dengan jaringan fiber optik. Dan apakah tempoh masa yang dijangkakan oleh Kementerian ataupun Kerajaan untuk migration ini daripada copper wire connection kepada fiber optik? Sebab buat masa ini di kawasan saya di Penampang, walaupun tidak jauh dari Kota Kinabalu, kita masih belum dapat sambungan Unify kerana fiber optik belum sampai tempat saya. Jadi walaupun kita sedang memperluaskan, tapi kita masih bergantung daripada hub itu masuk ke tempat perumahan-perumahan masih memerlukan copper connection. Jadi apakah jangka masa yang kita perlukan untuk migrate sepenuhnya kepada fiber optik? Terima kasih. Perkenaan jangka masa dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua. Ini pengupgrading daripada kepada Unify ini sedang dibuat secara berperingkat dan ini termasuklah dalam perancangan NFCP dan cuma jangka masa yang ditetapkan itu masih belum secara jelas belum ditetapkan sepenuhnya, tetapi seboleh-bolehnya perkara ini akan disegerakan dan saya percaya sekiranya pelan NFCP ini berjalan lancar, sudah tentulah proses untuk mengupgrade dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua daripada kepada Unify ini akan dilakukan sesegera mungkin dan saya tidak lihat sebarang masalah untuk perkara ini dilakukan, insyaAllah. Cukup Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Datuk Rabiah binti Ali. Tuan Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 7. Silakan Yang Berhormat Menteri.
Tan Sri Yang Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya tampil untuk menjawab soalan yang berhormat Senator Datuk Rabiah yang menanyakan tindakan yang patut diambil ke atas syarikat konsesi lebuh raya di Kuala Lumpur dalam usaha meningkatkan kecekapan operasi pembersihan tandas dan tempat solat di seluruh bangunan rehat dan rawat di Kuala Lumpur dan di Lembah Kelang. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Senator, pihak kementerian kami melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, sentiasa mengambil berat berhubung dengan aspek kebersihan dan operasi kemudahan yang disediakan di kawasan rehat dan rawat R&R seperti surau dan tandas yang sentiasa dipakai umum agar sentiasa dipastikan dalam keadaan bersih untuk keselesaan pengguna. Kami memantau, LLM memantau dari masa ke semasa, setiap masa, untuk memastikan bahawa syarikat pemegang konsesi lebuh raya mematuhi garis panduan yang disediakan oleh LLM berhubung dengan perkara ini, iaitu garis panduan operasi dan penyelenggaraan kawasan rehat dan rawat dan juga hentian sebelah. Namun yang berhormat, penggunaan ramai orang dan kita tahu bahawa kadang-kadang para pengguna juga tidak begitu berhati-hati dan tidak begitu bertanggungjawab sepenuhnya. Mereka belum sampai ke tingkat world class citizen lagi. Kita harap warga negara Malaysia semakin hari semakin meningkat ke arah yang bermutu tinggi, kelas dunia, jaga kebersihan seperti jaga kebersihan rumah sendiri, seperti jaga kebersihan pejabat sendiri. Kadang-kadang masa puncak, masa ramai, mereka membiarkan saja keadaan sampah itu dibuang tidak pada tempatnya. Malah walaupun kita ada peraturan-peraturan, kita dapati orang secara sembunyi-sembunyi melanggar peraturan. Perokok tegar misalnya dilarang. Semua perokok dilarang merokok di kawasan R&R. Tapi mereka masuk ke tandas. Dalam tandas macam-macam hajat rupanya dilepaskan. Bukan saja hajat besar, hajat kecil. Tetapi juga hajat-hajat yang taklah begitu penting, tetapi dilakukannya di situ, dibuang puntung rokok itu ke dalam mangkuk tandas. Kalau 100 orang, 200 orang akhirnya buat, maka tandas kita akan rosak dan terpaksa dibaiki, ditutup untuk sekian masa untuk diperbaiki. Semua ini adalah tanggungjawab bersama. Bagi pihak LLM, kita pantau dan kita akan beri amaran kepada pihak mereka yang memegang konsesi, dan sekiranya itu berlaku, ia akan mencacatkan kedudukan prestasi mereka sebagai pemegang konsesi. LLM sentiasa memberikan perhatian dan sentiasa merekodkan, dan orang ramai, para pengguna, rakyat bebas untuk memberitahu, melaporkan, membantah dan sebagainya, kerana rakyat adalah raja. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad.
Soalan tambahan Yang Berhormat Puan Rabia. Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan saya, sejauh manakah Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Kementerian dapat menyediakan satu standard atau piawaian bagi satu peraturan statutori agar syarikat konsesi yang mengendalikan kawasan rehat dan rawat ini mematuhi ketetapan maknima bagi aspek higienik dan kebersihan awam agar kemudahan tandas dan tempat solat benar-benar sempurna dan standing dengan hospitality di Malaysia. Dan lagi satu saya nak tanya juga dari segi keselamatan. Kita kadang-kadang bila masuk tandas sekarang kita takut kadang-kadang ada pula lembaga lain yang masuk yang lain daripada jantina orang perempuan. Ini ada berlaku Jadi kadang-kadang kalau kita nak masuk tandas kadang-kadang kita berfikir juga kalau tak ada orang jangan masuk seorang-seorang. Ini amat kita rasa curiga. Kita takut kalau ada pelancong-pelancong yang datang daripada luar negara, tiba-tiba dia masuk tandas, tengok ada orang lelaki. Tak terkejut dia. Jadi ini dah berlaku di Melaka, itu di Aikro, apabila masuk tandas ada, bila keluar je bilik air tu dah ada orang lelaki tunggu. Ini yang amat mencurigakan dan kita minta pengawasan ataupun security ni perlu memantau keadaan-keadaan yang sebegini. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat yang membuat soalan tambahan. Memang perjanjian yang ada, kontrak yang ada di antara kita, khususnya LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dengan para pemegang konsesi, itu sudah terperinci, sudah merangkumi semua termasuk dalam hal yang berkaitan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Saya merasa setakat ini kita boleh berbangga dengan prestasi yang ada, walaupun masih perlu banyak pembaikan, tapi saya percaya kalau dibandingkan dengan negara-negara luar yang ada perkhidmatan-perkhidmatan seperti mana yang kita tawarkan, kita tidaklah terlalu teruk sangat. Tapi kita tidak boleh mengambil perkara ini dengan sikap alang kepalang. Kita sentiasa memperbaikinya dari masa ke semasa. Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang kita amanahkan akan sentiasa mencari ruang-ruang untuk dibaiki, dan kalau sekiranya kontrak yang kita buat dengan pihak konsesi itu perlukan lagi pembaikan, maka ia akan kita buat. Tuan Yang di-Pertua, saya mengambil maklum tentang soal keselamatan tadi. Soal saya percaya pihak Lembaga Lebuh Raya akan memantau perkara ini supaya pemegang konsesi memberikan perhatian tambahan kepada soal keselamatan tengah malam, jauh malam, dini hari. Penggunaan tandas kadang-kadang ada yang buta huruf masuk tandas bukan untuk dia, dan ada orang yang mungkali ada niat jahat dan sebagainya. Jadi saya percaya soal keselamatan ini boleh diperbaiki lagi, insya-Allah. Terima kasih. Tambahan. Silakan Yang Berhormat. Saya antara pengguna tegar tandas kalau saya di highway. Saya dapati tandas tu agak bersih, Tegar tetapi tu maksud apa Yang Berhormat? tak tambahan. Tetapi bau busuk. Berbanding tandas di Jepun, bersih tak busuk. Jadi macam mana usaha supaya kementerian dapat benchmark? Kalau Yang Berhormat nak pergi Jepun, saya sedia ikut. Terima kasih teguran itu Tan Sri Yang di-Pertua. Saya terima dan tidak ada hak untuk menolaknya, kerana memang soal bau ni kan bila dah ramai orang pakai ada masalahnya, tapi mesti ada jalan untuk mengatasi, mesti ada yang boleh kita buat untuk membaikinya. Soal nak ke Jepun tu tak boleh lagi lah sebab kerja terlalu banyak. Sehari pun belum ambil cuti sejak hampir setahun bertugas ini. Terima kasih. Syabas. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Haji Ismail bin Ibrahim. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.
Soalan saya nombor 8. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, soalan Yang Berhormat bertanyakan bilangan warga emas sebatang kara yang direkodkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. JKM menyediakan skim bantuan orang tua yang bertujuan memastikan warga emas dapat meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti. Rekod penerima bantuan orang tua JKM dari Januari sehingga Februari tahun ini adalah seramai 138,576 orang penerima dengan peruntukan yang telah disalurkan sebanyak 98.8 juta. Sebanyak 568.3 juta telah diperuntukkan bagi skim bantuan orang tua pada tahun 2019. Data JKM tidak menunjukkan siapa daripada golongan yang menerima bantuan orang tua ini adalah warga emas sebatang kara. Namun berdasarkan rekod di rumah Sri Kenangan yang JKM kendalikan, berdasarkan statistik JKM sehingga Mac tahun ini, bilangan warga emas sebatang kara yang didaftarkan di institusi JKM adalah seramai 1,647 orang yang diberi penjagaan dan perlindungan di 9 buah rumah Sri Kenangan dan 2 buah rumah Ehsan. Daripada jumlah tersebut, 646 orang adalah perempuan, manakala 1,001 orang adalah lelaki. Warga emas ini akan terus tinggal di rumah Sri Kenangan dan rumah Ehsan kerana hidup sebatang kara dan tiada waris yang dapat menjaga mereka. Penghuni institusi warga emas JKM ini tidak menerima bantuan kewangan kerana mereka telah diberi penjagaan dan perlindungan di institusi yang tersebut. Tetapi atas dasar penghargaan, kita juga ada memberikan wang saku tetapi tak banyak, RM30 seorang. Bagi status bantuan sara hidup pula untuk tahun 2019, permohonan secara berkelompok telah dibuat untuk penghuni rumah Sri Kenangan dan rumah Ehsan yang layak melibatkan 839 orang dari rumah Sri Kenangan dan 133 orang dari rumah Ehsan dengan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 972 orang. Namun permohonan tersebut masih lagi dalam tindakan pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi secara dasarnya kementerian ini prihatin kepada golongan sasar warga emas dan tidak hanya tertumpu kepada warga emas sebatang kara sahaja, termasuklah warga emas yang tinggal bersama dengan ahli keluarga. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan juga kepada Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, sejauh manakah dasar jaringan keselamatan sosial dapat menenangi kes-kes orang tua sebatang kara yang sangat uzur mendapatkan rawatan, sedangkan mereka ini mempunyai banyak kekangan dari segi tempat tinggal, pengangkutan dan juga kewangan untuk mendapatkan rawatan kesihatan agar mereka ini tidak mati kesorangan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, bagi mereka yang telah dilaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, rumah Sri Kenangan kita dan rumah Ehsan memang kita akan jaga mereka. Rumah Sri Kenangan bagi orang tua yang tidak mempunyai ahli keluarga, rumah Ehsan adalah bagi orang tua yang terlantar. Okey, jadi sekarang ini kapasiti rumah Sri Kenangan kita masih ada ruang, hanya 77% didiami daripada golongan yang memohon, tetapi untuk rumah Ehsan memang kita ada waiting list. Okey, jadi untuk warga emas yang tidak tinggal dengan kita di institusi JKM, kalau ada yang menerima bantuan orang tua dan didaftarkan mereka memang mempunyai masalah untuk dapatkan rawatan semua tu, kita ada home help services di mana JKM ada 2,000 pembantu sukarelawan yang akan membantu setiap minggu untuk membantu warga emas yang memerlukan bantuan transportation untuk ke hospital dan memerlukan rawatan. Kementerian Kesihatan memang membantu kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Paul Igai. Soalan saya nombor 9. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Yang Berhormat Senator Dato' Paul Igai. Yang Berhormat Dato' Paul Igai tanya tentang bilangan institusi pengajian yang telah diiktiraf, yang tidak diiktiraf dan belum diiktiraf oleh kerajaan. Jadi untuk maklumat ahli Yang Berhormat Senator, tidak timbul isu pengiktirafan memandangkan semua institusi pendidikan yang beroperasi memang didaftarkan dan dikawal selia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
Malaysia berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Sehingga kini hanya terdapat 20 buah universiti awam UA di bawah kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian tidak bercadang untuk menambah bilangan UA. Ini memandangkan UA sedia ada adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keperluan negara dari segi lokasi, tenaga pengajar dan bidang pengajian yang ditawarkan. Politeknik yang ditubuhkan di bawah peringkat 34/1/C Akta Pendidikan 1996 Akta 550 dan College Community ditubuhkan melalui Memorandum nombor 398/2225/00 yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan kepada Jemaah Menteri pada 5 hari bulan Julai 2000. Kini telah terdapat 36 buah politeknik dan 100 buah college community telah beroperasi di seluruh negara. Semua program pengajian yang ditawarkan di politeknik dan college community telah mendapat akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan program pengajian yang ditawarkan telah didaftarkan dengan Daftar Kelayakan Malaysia MQR. Selain daripada itu, bilangan institusi pendidikan tinggi swasta pula yang berdaftar dengan kerajaan sehingga 31 Mac 2019 adalah sebanyak 450 buah. Pecahan IPTS tersebut adalah terdiri daripada 53 buah universiti, 10 buah kampus cawangan universiti luar negara, 38 college universiti dan 349 buah IPTS bertaraf college. Pengakuan pendaftaran dan pembaruan pengakuan pendaftaran adalah berdasarkan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS atau Akta 555. Pembaharuan pendaftaran hanya akan diluluskan sekiranya IPTS memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketua pendaftar, iaitu IPTS mestilah berdaya maju seperti mempunyai premis yang kondusif dan selamat, mempunyai bilangan pelajar yang mencukupi serta mempunyai kelulusan khusus yang telah memperolehi akreditasi penuh. Selain itu, bagi memastikan jaminan kualiti institusi pendidikan tinggi IPT, KPM juga telah membangunkan sistem penarafan peringkat nasional untuk mengukur peningkatan kualiti IPT. Sistem penarafan yang dimaksudkan adalah Malaysia Rating for University and College, University Excellence dengan izin setara, Malaysia Quality Evaluation System dengan izin ataupun MindQuest dan Malaysia Research Assessment MyRA. Antara indikator terlibat dalam penilaian penarafan ini adalah kualiti program yang ditawarkan, tabir urus yang baik, sistem pengurusan berkualiti, pengurusan pelajar antarabangsa, kebajikan pelajar, kualiti dan kuantiti penyelidik serta penyelidikan, inovasi dan jaringan dan jangkauan. Sistem penarafan ini memberikan daya saing di antara IPT tempatan untuk menjadi yang terbaik dan berkualiti. Walau bagaimanapun, KPM telah melaksanakan moratorium ke atas penubuhan IPTS baharu sehingga 31 Disember 2020. Pelaksanaan moratorium penubuhan IPTS bertujuan untuk melestarikan perkhidmatan IPTS terutama dari segi kewangan dan melahirkan IPTS yang lebih kompetitif. Pelaksanaan moratorium ini juga dapat memfokuskan pelaksanaan rasionalisasi dan konsolidasi sektor pendidikan swasta melalui kaedah penggabungan dan pemulihan kolaborasi atau penstrukturan semula IPTS. Dalam hal ini, kelestarian pembangunan IPTS dan meningkatkan kualiti program yang ditawarkan di samping memastikan graduan yang dilahirkan adalah memenuhi keperluan masa depan. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad. Silakan Datuk Purwala. Saya ada dua soalan tambahan. Adakah semua kursus atau program yang diambil atau di-offer oleh University dan Colleges IPTS ada diiktirafkan oleh kerajaan? Dan dua,
apakah status pendaftaran banyak-banyak saya dengar kolej-kolej dan universiti di Sarawak yang pendaftarannya sudah expired atau lupus pada Disember 2018. Apakah status colleges dan universiti sekarang? Because inside dia punya website dia expired 2018 tapi belum dipembaharukan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Senator. Jawapan saya pertama, sama ada semua program yang ditawarkan oleh PTS diiktirafkan oleh kerajaan. Kalau diiktiraf oleh kerajaan di sini merujuk kepada JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi jawapannya adalah program tersebut kalau sudah dapat akreditasi penuh daripada MQA, jadi program itu adalah diiktirafkan oleh JPA. Kerana untuk sesebuah IPTS, apabila mereka menawarkan sesuatu tak program, mereka akan dapat akreditasi sementara terlebih dahulu untuk mereka jalankan program itu, tetapi mereka perlu masa untuk mendapat akreditasi penuh. Dan untuk mana-mana program yang dapat akreditasi penuh, program itu sama ada ditawarkan oleh IPTS atau institusi-institusi lain, memang diiktirafkan oleh JPA. Ini pertama. Kedua, tentang college IPTS yang di Sarawak di mana pendaftaran mereka telah tidak dibaharui. Ya, saya rasa saya tak ada senarai untuk college tersebut ataupun IPTS tersebut, tetapi ada dua situasi. Pertama, mereka perlu untuk memperbaharui lesen mereka. Sama ada mereka dalam proses untuk memperbaharui lesen mereka atau tidak, saya perlu dapat senarai daripada Yang Berhormat Senator baru saya boleh memberi informasi yang terperinci. Tetapi secara dasarnya, kalau sesebuah institusi IPTS, kalau lesen mereka tidak diperbaharui, not renewed, maksudnya mereka tidak boleh beroperasi lagi. Dan dalam segi itu, kalau mereka masih sambung pengoperasian mereka, maka tindakan boleh diambil terhadap mereka di bawah Akta 555. Jadi saya mohon maaf, saya tak dapat memberi maklumat yang terperinci. Kalau Yang Berhormat Senator bagi saya senarai IPTS tersebut, saya boleh bantu untuk dapat maklumat terperinci. Silakan Tuan Ngah. Sekejap. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya adalah berikut. Memandangkan kerjaan sedar jumlah murid-murid yang didaftarkan untuk darjah 1 tanpa masalah tempat untuk pendidikan mereka, kenapa timbul masalah apabila murid-murid yang layak nak masuk matrikulasi menjadi isu tahun-tahun berulang? Dan apa tindakan sewajar yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi isu ini tadi berulang? I hope I made myself clear. The issue is, since they know the number of students in Standard 1 and they would receive their education, no issue as to not enough place. Why is it become an issue when the qualified students want to do matriculation and this becomes an issue, not enough place and all those things? And what preparation is being undertaken by the government to overcome this so that these students who are assets to our country, they will not be disappointed and they can secure the education through the process. Yang Muhammad, open. Saya ingat Yang Muhammad soalan itu keluar dari soalan asal. Tan Sri, because I'm not sure whether there will be time to take up the question that I have raised. Dalam gulungan Yang Muhammad. But this bila is Kementeri menggulung. Very well. This issue that I want to raise, and tambahan I leave to the wisdom of Tan Sri. But this is a hot issue. Saya faham Yang Muhammad, tetapi saya ingat kalau kita biarkan soalan-soalan yang tidak soalan tambahan ni luar dari soalan pokok, nanti banyak perkara yang boleh dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Kita ada
dengan izin, I understand. I stand guided by the wisdom of the chair. Tetapi kita masa penggulungan Yang Berhormat boleh bertanya dengan Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, masa untuk soalan jawab lisan selesai. Setiausaha. Aturan urusan mesyuarat dan usul oleh Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 11.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh ahli-ahli Yang Berhormat, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi pada hari Isnin 29 April 2019. Seorang yang menyokong? Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Zahari bin Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana membenarkan dan mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih atas titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong sewaktu merasmikan pembukaan penggal kedua. Dan saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan dan menjunjung kasih di atas kesudian Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Mencemar Duli untuk hadir merasmikan pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-14 pada 11 Mac lalu. Sesungguhnya titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong menyentuh banyak perkara dan aspek yang sangat bersesuaian dengan keadaan negara, situasi negara pada hari ini. Kestabilan politik yang menjadi asas keamanan dan kesejahteraan negara perlu dipandang serius oleh semua pihak. Begitu juga keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Baginda berkaitan kos sara hidup menunjukkan kehidupan rakyat sangat dekat dengan hati baginda. Maka kita harus dan kita berharap kerajaan hari ini dan rakyat keseluruhannya mengambil kira semua perkara yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mulakan perbahasan saya pada hari ini dengan menyentuh sedikit krisis yang berlaku dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Johor baru-baru ini. Seingat saya dalam ucapan bekas Menteri Besar Johor yang lalu, di awal pentadbiran beliau sebagai Menteri Besar, beliau telah menyatakan hubungan yang sangat rapat beliau dengan Kerajaan Pusat, khasnya Perdana Menteri. Dengan bangga, beliau pernah menyatakan... Sebentar. Tukar giliran. YB, teruskan. Datuk Seri dengan izin. Dengan bangga, beliau pernah menyatakan beberapa perkara telah mendapat perkenan dan persetujuan Yang Amat Perdana Menteri, termasuk insentif-insentif dan pelupusan hutang kerajaan negeri, walaupun pengumuman-pengumuman tersebut hanyalah indah kabar dari rupa. Sebagai rakyat Johor, sudah pasti saya dan ramai lagi sangat terkesan dengan kemelut dan krisis ini. Lebih-lebih lagi, belum setahun pun Pakatan Harapan membentuk kerajaan dan mentadbir negeri Johor. Sebenarnya, Datuk Seri Yang di-Pertua, kami di Johor sudah nampak riak-riak perpecahan ini di awal lagi. Sejak mula dilantik sebagai Menteri Besar Johor pun sudah ada pertikaian di kalangan rakan-rakan parti komponen PH ini. Namun saya nampak beliau seolah-olah mampu mentadbir negeri
terutama dengan pelantikan barisan Exco yang dianggap terbaik ketika itu. Tapi dalam politik macam-macam boleh berlaku. Beliau akhirnya ditikam dan dijatuhkan oleh partinya sendiri. Namun kami juga bersyukur kerana kemelut dan proses pemilihan serta pelantikan Menteri Besar baru tidak memakan masa yang lama. Hari ini sudah selesai dengan pelantikan Menteri Besar Johor yang baru. Dan saya merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Dr. Syahrudin Jamal atas pelantikan beliau sebagai Menteri Besar Johor. Saya difahamkan barisan Exco yang mereka anggap lebih baik dari sebelumnya telah pun dilantik. Tahniah pada Kerajaan Pakatan Harapan yang berjaya menukar Menteri Besar Johor belum segenap setahun mentadbir negeri Johor. Cuma biasalah, rumah siap pahat berbunyi. Ada pula di kalangan pemimpin Pakatan Harapan sendiri mempertikaikan pelantikan Menteri Besar termasuk pelantikan Exco baru ini. Yang paling berat bila ada yang mengatakan bahawa barisan Exco ini ada bayangan, seolah-olah ada bayangan pemimpin parti-parti tertentu dalam Pakatan Harapan. Datuk Seri Yang di-Pertua, walaupun kami pun nampak macam itu juga, tapi saya fikir tak baik menuduh beliau. Mungkin ia satu usaha mengimbangi pengaruh pemimpin-pemimpin tertentu di Johor. Maka kita doakan, yang penting kita doakan agar barisan yang baru ini mampu bertahan setahun lagi. Datuk Seri Yang di-Pertua, 9 Mei 2018 lalu menjadi sejarah dan titik hitam kepada UMNO dan Barisan Nasional apabila gagal mempertahankan Putrajaya. Selepas hampir setahun, saya fikir Barisan Nasional dan UMNO tidak lagi meratap. Sebaliknya kami melihat hikmah di sebalik kekalahan itu. Hikmah yang sangat besar dan bermakna bagi seluruh umat Islam dan Melayu di negara ini ialah kerjasama UMNO PAS. Bertahun-tahun orang Melayu Islam berdoa agar ada titik persamaan antara pemimpin-pemimpin dua parti besar Melayu Islam ini. Dan Alhamdulillah, selepas kekalahan UMNO dan Barisan Nasional, sedikit demi sedikit, hari demi hari Allah bukakan hati pemimpin-pemimpin kedua-dua parti ini untuk duduk bersama, mencari titik persamaan, mengenepikan perbezaan demi penyatuan ummah untuk kepentingan rakyat keseluruhan. Malah Datuk Seri Yang di-Pertua, yang menariknya hari ini bukan sahaja UMNO boleh duduk bersama PAS, tetapi MCA dan MIC juga sudah bersedia menunjukkan persefahaman mereka bersama PAS. Kita harap Barisan Nasional dan PAS akan menjadi blok pembangkang yang berwibawa serta berperanan menegur kepincangan-kepincangan kerajaan termasuk semak dan imbang. Hikmah kedua, dari kekalahan ini, Datuk Seri Yang Pertua, rakyat akhirnya dapat menilai bahawa apa yang dilakukan Kerajaan Barisan Nasional selama ini adalah yang terbaik untuk rakyat. Ambil contoh. Mohon izin untuk mencelah, YB. Silakan. Terima kasih sahabat saya YB Zahri. Apa yang dinyatakan oleh YB tadi, saya meneliti dengan penuh khusyuk kerana perhubungan PAS UMNO ini adalah satu bentuk perhubungan permufakatan yang dinanti-nantikan oleh orang Islam demi kebaikan seluruh rakyat Malaysia, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Saya nak tanya pendapat YB, ada kenyataan yang dilemparkan kepada permufakatan ini datangnya daripada pemimpin parti tertentu yang mentadbir negara pada hari ini dengan mengatakan bahawa permufakatan ini akan mengisytiharkan peperangan kepada orang lain. Dan juga ada yang mengatakan bahawa permufakatan ini akan mewujudkan negara yang seolah negara Taliban. Apa pendapat YB tentang pendapat-pendapat yang
lihat boleh mencetuskan suasana yang tidak baik. Terima kasih. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih pada sahabat saya, YB Senator, atas pandangan itu. Dan saya amat bersetuju bahawa gabungan antara UMNO dan PAS ini sebenarnya telah mengejut banyak pihak. Kerana mereka tidak fikir dua parti besar Melayu Islam ini yang dikatakan pernah tidak bersefahaman sebegitu lama boleh duduk semeja. Ini yang saya sebutkan tadi bahawa hikmah daripada kekalahan itu. Datuk Seri Yang Pertua, rakyat Malaysia khasnya Melayu Islam yang berdoa penyatuan dua parti terbesar ini akhirnya dibayar dengan suatu harga yang sangat besar, iaitu kekalahan UMNO dan Barisan Nasional. Saya tak ingin mengulas lebih lanjut tentang Taliban. Cukup untuk saya mengatakan bahawa perkara yang sangat baik itu memang sukar untuk diterima oleh mana-mana pihak. Dan saya nak nyatakan pada rakan-rakan kita bukan baca surah Yasin. Kita bukan baca surah yang menakut-nakutkan. Kita hanya bergabung antara dua parti politik. Hikmah kedua dari kekalahan ini, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya sebutkan tadi bahawa rakyat dapat melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional selama ini adalah yang terbaik untuk rakyat. Saya sebutkan tadi bahawa bantuan rakyat satu Malaysia yang dahulunya banyak pihak kata rasuah kepada rakyat, hari ini diteruskan atas nama yang lain yang Allah Ta'ala dah takdirkan, namanya macam-macam sebut basah, bantuan sara hidup. Yang kedua, Datuk Seri, kamera AES yang dulunya dikatakan bahawa zalim kepada pengguna-pengguna lebuh raya, tetapi yang diteruskan tukar nama kepada Awas, malah ditambah pula. Dan hari ini saya difahamkan ada pula kata ia untuk menampung ataupun mendidik rakyat untuk patuh kepada peraturan lalu lintas jalan raya. SPAT ditukar kepada APAT, Permata ditukar kepada Genius, RTC ditukar kepada Pusat Komuniti Desa, Kedai Rakyat Satu Malaysia kepada Hopmat, dan banyak lagi. Dan yang terbaru, kerjasama antara negara kita dengan China, termasuk ECRL dan Bandar Malaysia yang dulunya dituduh sebagai menjual negara kepada China, tetapi hari ini sudah mula diteruskan. Sebab itu, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya sebutkan tadi bahawa hikmah daripada kekalahan itu ialah rakyat boleh menilai bahawa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini adalah yang terbaik untuk rakyat. Buktinya, ia masih diteruskan oleh pihak yang dulunya hanya membangkang dan mengata. Kita juga nak ucap terima kasih kepada Kerajaan Pakatan Harapan kerana berjaya mengajak dan menghasut rakyat untuk menolak sistem percukaian GST yang dianggap alasan kenaikan harga barang dan kos sara hidup rakyat. Saya percaya jika GST masih diteruskan sehingga hari ini, kerajaan terdahulu masih menggunakan alasan GST ini untuk mempersalahkan kerajaan dahulu dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup hari ini. Jadi saya nak tanya Menteri Kewangan, adakah menggantikan GST kepada SST ini berjaya menurunkan harga barang dan kos sara hidup? Yang kedua, adakah SST ini berjaya mencapai sasaran kerajaan? Dan adakah kerajaan bercadang pula untuk mengkaji dan menukar SST ini kepada sistem percukaian yang lain pula? Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh berkaitan perkara-perkara yang menggugat keamanan negara yang sedang kita hadapi hari ini. Perbuatan mempersenda satu-satu agama adalah suatu yang tidak sepatutnya berlaku di negara berbilang kaum ini.
Ia bakal mengundang perbalahan jika gagal dibendung segera. Kerana itu, kita mendesak KDN dan PDRM bertindak cepat dan tegas. Kelewatan mengambil tindakan bakal mengundang tindak balas di kalangan yang dipersenda nanti. Menyentuh soal tindakan cepat dan tegas ini, sebenarnya rakyat juga nak tahu mengapa pihak-pihak berkenaan terlalu lewat dalam mendapatkan keputusan air kencing anak pemimpin-pemimpin tertentu. Rakyat tidak mempersoal aspek prosedur, tetapi mengapa prosedur yang sama tak pernah diguna pakai dalam air kencing individu lain yang biasanya hanya mengambil masa 1 atau 2 hari. Perkara-perkara begini seharusnya dipandang serius oleh pihak berkenaan supaya rakyat tidak hilang rasa hormat dan keyakinan. Namun saya ucap terima kasih kepada pengundi-pengundi awal dalam PRK baru-baru ini yang menjalankan tanggungjawab mereka sangat baik. Datuk Seri Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan Kementerian Kesihatan pula, iaitu dalam bab rokok. Saya tertarik dengan Datuk Seri Khairuddin tempoh hari yang menyentuh tentang larangan merokok di kedai makan dan restoran. Kita memuji tindakan kerajaan untuk mendidik rakyat untuk tidak merokok. Tetapi yang dipersoalkan rakyat ialah mengapa 3 meter dari meja. Saya setuju Datuk Seri sebut tempoh hari bahawa ia menyebabkan perokok meninggalkan meja, berkumpul di ruang luar dan akhirnya puntung rokok dibiarkan bersepah sebab tak ada ekstri dan sebagainya. Satu lagi, kalau di warung, kampung-kampung tak apa. Tapi kalau di kedai minum, di tepi jalan, ia sukar. Pengalaman saya sendiri, bila minum di kedai kopi Cina, saya tanya, Uncle, kenapa masih merokok dalam kedai? Dia kata, YB, kalau 3 meter, saya duduk sana. Dia tunjuk tengah jalan. Saya mau mati tengah jalan ke, mau mati isap rokok? Sebab 3 meter daripada warung restoran tepi jalan ni ialah tengah jalan. Jadi nak tanya Menteri, kenapa 3 meter? Bukankah lebih baik kata jangan merokok dalam kedai? Biarlah nak rokok dekat mana pun. Kemudian, jika Menteri beranggapan bahawa ianya untuk keselesaan pengguna lain, maka saya nak tanya Kementerian Kesihatan, apa pendirian kementerian berkenaan dengan penggunaan vape? Sebab kalau rokok itu kerana ada asap mengganggu orang lain, vape juga boleh mengganggu orang lain. Malah vape ini lebih banyak asapnya. Saya bukan anti perokok dan anti vape. Tetapi kita nak tanya Kementerian Kesihatan, mengapa rokok tak boleh? Mengapa vape tak ada masalah? Yang keduanya, apakah status terkini larangan merokok di kedai makan dan restoran ini? Adakah pihak-pihak yang telah diambil dan telah dikenakan amaran dan denda sepanjang tempoh ini, termasuk perokok dan juga pemilik premis? Saya juga ingin menyentuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertama, nak ucap tahniah atas usaha yang dijalankan oleh Menteri untuk menangani isu beban guru. Kedua, saya nak mohon penjelasan Yang Menteri. Adakah benar kenyataan yang saya terima bahawa terdapat pembekal makanan bermasak yang menjadi tender makanan di asrama, ada yang terdiri daripada pembekal bukan Islam yang menjadi pembekal di asrama sekolah yang majoriti pelajar Islam. Jika benar, mohon Kementerian Pendidikan pastikan supaya sumber makanan seperti ayam, daging dan lain-lain dari sumber yang benar-benar terjamin status halalnya.
Ia sebenarnya menjadi kerisauan ibu bapa yang menghantar anak ke asrama. Sebab itu, jika ia benar, mohon Kementerian Pendidikan dan pihak-pihak berkenaan membuat pemantauan sumber bahan mentah yang diperoleh ini dari masa ke semasa. Ia tidak ada masalah operator. Operator yang masak itu orang Islam. Tetapi saya dimaklumkan ada pembekal ataupun yang mendapat tender bekalan ini adalah pembekal dari bukan Islam. Jika benar, kita minta supaya pemantauan dijalankan dari masa ke semasa tentang sumber makanan tadi. Saya juga mohon pencerahan daripada Kementerian Pendidikan. Adakah benar kenaikan pangkat guru-guru kepada guru besar tak sama seperti kenaikan pangkat kepada pengetua? Maksudnya, kalau guru biasa menjadi guru besar, kenaikan paling tinggi yang dia boleh dapat ialah grade 48. Tak boleh naik lagi. Berbeza dengan pengetua, boleh kepada 52, 54 jusa dan sebagainya. Dan jika benar, apakah alasan dan adakah tidak boleh dipertimbangkan supaya mereka ini disamakan? Seterusnya, Datuk Seri Ketua, saya ingin beralih kepada Kementerian Kerja Raya. Saya singkat saja. Saya terus kepada poin tentang kerja raya ini. Mohon Kementerian Kerja Raya pertama menjelaskan status naik taraf Jalan Segamat Air Hitam. Yang kedua, mohon pencerahan status naik taraf Jalan Segamat Gambang. Saya difahamkan antara Gambang ke Muazzam memang berjalan lancar, tetapi antara Muazzam ke Segamat belum ada tanda-tanda pembinaannya. Jadi mohon Kementerian Kerja Raya menyatakan status sama ada ianya akan dibina atau tidak. Dan yang ketiganya, status naik taraf Jalan Segamat Tangkak. Terima kasih kerana pembinaannya sedang dijalankan. Cuma saya difahamkan fasa 1A masih belum mendapat peruntukan dan kita harap agar kelulusan daripada kerajaan dan kementerian untuk memberikan peruntukan pada fasa 1A ini supaya A dapat dijalankan. Datuk Seri Yang Dipertua, akhir sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberikan kelaluan untuk saya menyampaikan hujah dalam perbahasan usul kali ini. Dan saya mohon untuk menyokong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Zahari bin Sarip dan panjang lebar mengatakan tiap-tiap satu peristiwa yang aku jadikan itu ada hikmahnya. Orang perjuangan tidak ada boleh putus asa. Itu orang perjuangan. Dia selalu gagah. Ya? Dan bak kata orang tua tadi, asam Jawa pokok di hutan, dia orang tanam ke desa. Selagi nyawa di kandung badan, janganlah kita lekas berputus asa. Baik, bersua kembali, 9 soalan telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri dan juga Menteri yang berkaitan ketika sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Anda baru saja tadi saksikan sesi perbahasan usul Titah Diraja yang masuk hari keempat hari ini. InsyaAllah akan dihabiskan sebelum ditangguhkan sidang Dewan Negara ke minggu depan. Kita kongsikan dahulu apa intipati ketika sesi pertanyaan jawab lisan. Dewan dimaklumkan Jabatan Warisan Negara JWN telah pun memulakan usaha untuk mencalonkan Lembah Bujang sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Islari hasrat untuk mempromosi keunikan Lembah Bujang sekaligus melonjakkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama dunia. Kajian mendalam ketika ini sedang giat dijalankan bagi memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh pertubuhan berkenaan. Peruntukan 10 juta ringgit juga turut disalurkan kepada JWN untuk melaksanakan pembangunan kompleks tapak warisan arkeologi Sungai Batu Lembah Bujang bermula tahun ini sehingga tahun 2023. Kerja pembinaan akan dilakukan oleh Jabatan Kerja Raya berangkumi prasarana
sarana lengkap dan tersusun untuk kemudahan pentadbiran tapak serta para pelawat. Turut dimaklumkan ketika sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, RM568.3 juta telah diperuntukkan untuk skim bantuan orang tua sepanjang tahun ini, dan setakat Februari lalu RM98.8 juta telah pun disalurkan melibatkan 138,576 penerima. Kesemua penghuni di rumah jagaan di bawah JKM iaitu Rumah Seri Kenangan dan juga Rumah Ihsan tidak menerima bantuan kewangan kerana mereka telah pun diberikan perlindungan dan juga penjagaan di rumah berkaitan. Namun atas dasar prihatin dan juga penghargaan, JKM memberikan wang saku sebanyak RM30 seorang. Mengulas mengenai bantuan sara hidup BSH pula, Hana berkata permohonan bergeropok telah pun dibuat kepada penghuni yang layak. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu menjawab soalan Senator Datuk Ismail Ibrahim. Baik, Dewan turut dimaklumkan kerajaan secara berterusan giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan perkhidmatan komunikasi di seluruh negara termasuklah di negeri Sabah. Antaranya ialah dengan membina dan menaik taraf menara komunikasi di negeri tersebut dan projek sistem kabel dasar laut yang menghubungkan Semenanjung ke Sabah dan Sarawak untuk meningkatkan kelajuan internet dengan pemasangan rangkaian kabel gentian optik dasar laut berkapasiti 4 terabyte sesaat dengan jumlah jarak keseluruhan melebihi dari 3,800 km. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Idin Shazli Sid, sebanyak 1,092 lokasi menara sedia ada telah pun siap dinaik taraf di negeri Sabah yang menyediakan liputan perkhidmatan sehingga 4 generasi ataupun 4G. Baik, itu antara soalan-soalan yang telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan ketika sesi pertanyaan jawab lisan. Anda boleh mengikut semula apa sahaja jawapan tersebut di platform secara dalam talian kami seperti yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah anda boleh terus ke Facebook Berita RTM untuk mengulang tayang kesemua jawapan yang telah diberikan oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Seperti yang saya telah maklumkan kepada anda tadi, selesai saja 9 soalan dijawab oleh kesemua Menteri dan Timbalan Menteri. Terus pula sesi perbahasan usul titah diraja yang dicadangkan oleh Senator Datuk Seri Khairuddin Samad. Kesemua intipati perbahasan dan juga sesi pertanyaan jawab lisan akan kami bawakan kepada anda pukul 1 tengah hari nanti, berita N1, N5, N8 dan 12 tengah malam, juga segmen khas langsung dari Parlimen pukul 10.30 malam nanti. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Andi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.